Assalamualaikum. Kumpulan kami akan membentangkan tentang Observe Child Development. Saya, Norawana Fika binti Zainal, memegang nombor matriks 3212007341, akan menerangkan tentang perkembangan fizikal. Soalan pertama, apakah perkembangan fizikal? Perkembangan fizikal merujuk kepada perubahan saiz badan, kadar pertumbuhan bahagian-bahagian badan, fungsi anggota-anggota badan dan perwatakan manusia menurut Woolfolk dan Marget 2007. Soalan kedua, adakah kanak-kanak itu berguling, duduk, merangkak, berjalan, berlari dan mencangkung? Pada kanak-kanak usia 17 bulan, kanak-kanak ini boleh berguling, duduk, merangkak, berlari dan mencangkung. Seterusnya, kanak-kanak yang berusia 6 tahun pula boleh berguling, merangkak, berjalan, berlari dan mencangkung. Soalan ketiga, kemahiran motor halus tidak banyak pada usia ini tetapi sesetengah. Pada usia ini, kanak-kanak 17 bulan ini boleh melakukan kemahiran motor halus seperti memegang pensel dan memegang sesuatu objek. Selain itu, kanak-kanak yang berusia 6 tahun pula boleh memegang pensel untuk melukis, menulis dan sebagainya. Soalan keempat, kemahiran motor kasar. Kanak-kanak yang berusia 17 bulan ini boleh melakukan aktiviti yang melibatkan kemahiran motor kasar, iaitu melukis di atas kertas. Seterusnya, kanak-kanak yang berusia 6 tahun boleh melakukan aktiviti yang melibatkan kemahiran motor kasar, iaitu aktiviti melukis dan mewarnakan lukisan yang dilukis. Soalan kelima, bagaimanakah pemerhatian ini? Saya memerhatikan pemerhatian ini dengan merakam video aktiviti yang saya lakukan untuk kanak-kanak yang berusia 17 bulan dan 6 tahun. Seterusnya, kanak-kanak ini boleh melakukan aktiviti ini dengan baik. Selain itu, bagi kanak-kanak yang berusia 6 tahun ini juga, ia boleh melakukan lebih daripada satu aktiviti. Seterusnya, saya akan serahkan kepada Sofia Poh. Terima kasih Nadia. Nama saya Sofia Poh binti Nazuddin Poh Abdullah, nombor matrik 3212013221. Seterusnya ialah perkembangan kognitif. Soalan pertama, apakah perkembangan kognitif? Perkembangan kognitif merupakan salah satu daripada proses tumbesaran yang dilalui oleh setiap kanak-kanak. Ia sangat penting kerana ia akan mempengaruhi kehidupan dan masa depan seseorang kanak-kanak. Perkembangan kognitif sering dikaitkan dengan proses perkembangan intelek seseorang dan perkembangan mental. Kemahiran kognitif adalah kebolehan individu untuk berfikir, memberi pendapat, memahami, mengingati perkara-perkara yang berlaku di persekitaran masing-masing. Soalan kedua, terangkan perkembangan kognitif kanak-kanak mengikut aktiviti yang anda lakukan. Kanak-kanak akan melalui peringkat-peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi pada usia yang berbeza. Jean Piaget berpendapat persekitaran tidak membentuk kognitif kanak-kanak. Sebaliknya, kanak-kanak membina pengetahuan mereka secara aktif untuk memahami persekitarannya. Keadaan ini berlaku melalui pelbagai proses penerokaan, manipulasi dan menilai persekitaran fizikalnya. Jean Piaget telah membahagikan perkembangan kognitif kepada 4 tahap, iaitu yang pertama skema, kedua penyerapan, ketiga pengubahsuaian dan keempat keseimbangan. Seterusnya ialah soalan ketiga. Apakah peringkat perkembangan Piaget hierarki dan adakah ianya berfungsi kepada kanak-kanak tersebut? Perkembangan ini berfungsi kepada kanak-kanak kerana Piaget percaya bahawa kanak-kanak mengambil peranan aktif dalam proses pembelajaran dan bertindak seperti saintis kecil kerana mereka melakukan eksperimen, membuat pemerhatian dan belajar tentang dunia. Dan soalan keempat ialah terangkan aspek perkembangan Vygotsky. Teori perkembangan Vygotsky telah dipelopori oleh tokoh psikologi Rusia iaitu Lev Semyonovich Vygotsky. Beliau berpendapat bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak amat berkait rapat dengan peranan bahasa dan budaya.
Vygotsky berpendirian bahawa kanak-kanak bersama orang yang berkepentingan di persekitaran juga menjadi faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kognitif mereka seperti ibu bapa, rakan-rakan mereka dan orang-orang yang disayang. Selain itu, kanak-kanak juga tidak mampu memahami sepenuhnya tahap perkembangan kognitif mereka jika dikaji bersendirian. Terdapat 3 idea pertama yang dikemukakan oleh Vygotsky, iaitu internalization, perkembangan atau aktiviti sosial, scaffolding dan zon perkembangan proksimal serta perkembangan bahasa kanak-kanak. Seterusnya saya serahkan kepada Suhaila. Terima kasih Sofia. Nama saya ialah Nusailah binti Salman. Nombor batik saya 32120131311. Baiklah, saya ingin menerangkan tentang perkembangan sosial emosi. Soalan pertama, apakah perkembangan sosial emosi? Perkembangan sosial emosi pada kanak berumur 1 tahun ialah pada tahap umur ini, kanak-kanak ini akan meniru individu lain dan lebih banyak berimajinasi. Ini terutamanya ketika sedang bermain. Selain itu, dia juga pandai mula berinteraksi. Perkembangan sosial emosi pada tahap umur 6 tahun pula ialah kanak-kanak ini akan menunjukkan masih ada rasa ketakutan pada benda-benda seperti raksasa, penculik dan haiwan besar. Sekadar contoh seperti kanak-kanak tersebut masih mahu bermain bersama ibu bapa, tetapi lama-kelamaan apabila dia sudah jumpa kawan dan cikgu di sekolah, rasa ingin berkawan makin berkembang. Dalam masa yang sama, ia mula faham perasaan orang lain walaupun lebih fokus pada perasaan sendiri. Mula menunjuk minat pada perkara yang boleh menghiburkan hati. Kedua, apakah yang anda perhatikan mengenai hierarki pembangunan Erikson? Adalah kanak-kanak di peringkat 1 atau 2. Saya perhatikan mengenai hierarki pembangunan Erikson ialah teorinya. Teori Erikson salah satu teori pembangunan yang popular dan berpengaruh. Walaupun teori terpengaruh oleh karya psikoanalisis Sigmund Freud, teori Erikson berpusat pada perkembangan psikososial daripada pembangunan psikoseksual. Kanak-kanak di peringkat 1 kerana bayi sangat bergantung. Kepercayaan adalah berdasarkan kepada kebolehpercayaan dan kualiti penjaga anak. Pada masa ini, kanak-kanak ini bergantung sepenuhnya kepada penjaga dewasa untuk segalanya yang diperlukan di dalam hidup seperti makanan, kasih sayang dan sebagainya. Sekiranya penjaga itu tidak memberikan tanggungjawab, kanak-kanak itu akan berasa ketidakpercayaan pada penjaga tersebut. Jika seseorang kanak itu berasa menunjukkan kepercayaan, maka dia akan merasa selamat dan selamat bersama penjaganya. Seterusnya, lampiran. Bincangkan perkara yang anda perhatikan mengenai keadaan keterikatan kanak-kanak kepada penjaga utama. Kanak-kanak berumur 1 tahun ini, keadaan keterikatan kanak-kanak kepada penjaga utama ialah amat mudah untuk mendengar dan mengikut arahan dari penjaga utamanya. Ia memberi respon yang sangat baik seperti kanak tersebut menunjukkan tingkah lakunya yang mengikut kakaknya yang sedang melakukan beberapa interaksi perbuatan di depannya seperti berlari dan lain-lain. Kanak-kanak berumur 6 tahun pula, keadaan keterikatan kanak-kanak kepada penjaga utama ialah amat mudah mendengar arahan dan juga memberi interaksi yang baik. Selain itu, kanak ini tersebut mempunyai banyak perkembangan seperti mempunyai imajinasi sendiri, pandai melukis, mudah bermain dan selesakan diri dengan kawan-kawannya. Seterusnya, bincangkan tahap keterikatan kanak-kanak kepada penjaga utama. Tahap keterikatan kanak-kanak kepada penjaga utama berlaku perbezaan dari segi perubahan umur, seperti mengarah pada semasa bayi, tetapi pada umur 6 tahun ia menunjukkan respon yang boleh menunjukkan sifat berdikari. Sebagai contoh, semasa bayi ia menunjukkan tindak balas yang baik kepada penjaga utama, tetapi pada umur 6 tahun kanak-kanak itu berasa sukar sedikit kerana ia memberikan interaksi yang lebih dari orang dewasa, kerana ia mempunyai satu sifat iaitu lebih berfikir dan imajinasi yang penjaga utamanya pun berasa kagum melihat karena anaknya tersebut. Soalan terakhir ialah, adakah kanak-kanak itu datang kepada anda dengan mudah?
Kanak berumur 1 tahun itu datang kepada saya amat mudah kerana pada tahap umur ini, ia akan menunjukkan sikap meniru orang lain dan mudah memberi interaksi atau tingkah laku seperti diarahkan kepadanya. Selain itu, kanak berumur 6 tahun pula juga memberi kefahaman dan sangat mudah juga memberi reaksi seperti kanak tersebut menjawab soalan yang ditanyakan oleh ibunya iaitu penjaga utamanya. Baiklah, seterusnya saya serahkan kepada Nisa. Okey, terima kasih Syahla. Saya adalah Nisa binti Kamaluddin, bernombor matriks 3212007-471. Saya pula akan membentangkan tentang perkembangan bahasa. Soalan pertama, bahasa utama yang dituturkan. Bahasa utama yang dituturkan oleh kedua kanak-kanak ini ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Soalan yang kedua, boleh bersuara dan mengomel. Budak yang berumur 1 tahun ini, kanak-kanak berumur 1 tahun ini boleh bersuara dan mengomel. Dia juga boleh mengajuk kata-kata yang didengarnya. Manakala kanak-kanak yang berusia 6 tahun ini boleh bersuara dan mengomel juga. Kanak-kanak ini juga boleh bercakap dengan lancar dan juga boleh menyanyi. Soalan yang ketiga, boleh bercakap satu perkataan. Kanak-kanak yang berumur 1 tahun ini boleh bercakap satu perkataan, contohnya bol dan duduk. Manakala kanak-kanak yang berumur 6 tahun ini juga boleh bercakap satu perkataan dan kanak-kanak ini juga fasih dalam bercakap. Soalan nombor 4, boleh menyusun beberapa perkataan. Kanak-kanak yang berumur 1 tahun ini, kanak-kanak ini masih belum dapat menyusun perkataan. Manakala kanak-kanak yang berumur 6 tahun ini pula, kanak-kanak ini boleh menyusun perkataan. Soalan nombor 5, boleh bercakap dalam ayat yang lengkap. Kanak-kanak umur 1 tahun ini, kanak-kanak ini masih belum dapat bercakap maupun bercakap dalam ayat yang lengkap. Kalau kanak-kanak berumur 6 tahun, boleh bercakap dalam ayat yang lengkap dan mampu menjawab soalan. Soalan terakhir, adakah kanak-kanak ini memainkan bahasa pantun tanpa perkataan dan atau bunyi? Kanak-kanak yang berumur 1 tahun, kanak-kanak ini memainkan bahasa pantun tanpa perkataan. Kanak-kanak ini juga boleh menyanyi dan dengan cara bersenandung. Kanak-kanak yang berumur 6 tahun pula, kanak-kanak ini memainkan bahasa pantun bunyi dengan cara menyanyi. Okey, itu sahaja daripada saya serahkan kepada Nadia. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Tengku Nadia binti Tengku Nizam. Nombor bateri 321-200-7361. Saya pula akan membentangkan tanggapan keseluruhan. Setiap penilaian dan pembelajaran kanak-kanak dapat kita nilai melalui pemerhatian yang telah kita lakukan. Segala maklumat yang dikumpul sepanjang proses pembelajaran ini memberi satu gambaran berkenaan penguasaan kanak-kanak tersebut. Jadi di sini dapat kita perhatikan kadar penerimaan dan kefahaman sesuatu konsep bagi setiap kanak-kanak adalah berbeza. Seperti yang kita lihat pada kanak-kanak yang berumur 6 tahun, dia dapat memahami serta melaksanakan arahan dengan baik. Dia juga mudah untuk bermesra dan bergaul dengan orang sekeliling. Manakala kanak-kanak berumur 1 tahun mengambil sedikit masa untuk mengadaptasi persekitarannya. Dari segi perkembangan fizikal pula, kedua kanak-kanak tersebut adalah sangat normal. Mereka dapat menggerakkan anggota-anggota badan mereka dengan baik. Mereka dapat merangkak, berjalan dan juga berlari. Selain itu, mereka juga dapat melakukan aktiviti motor halus dan motor kasar dengan baik. Dari segi perkembangan kognitif, yang berumur di antara 4 hingga 6 tahun, mereka akan berada pada fasa praoperasi di mana mereka tidak boleh berfikir secara logik dan gemar untuk meneroka sesuatu yang baru. Perkembangan pemikiran kanak-kanak pemerhatian yang dapat kita lihat.
Kesimpulannya, kanak-kanak juga mempunyai tahap perkembangan dan daya perhubungan serta kefahaman yang berbeza mengikut peringkat umur. Kanak-kanak seharusnya diberi peluang untuk melakukan apa sahaja yang mereka mahu agar proses pengajaran dan pembelajaran berkesan. Hal ini kerana kanak-kanak akan mencapai kepuasaannya untuk bermain, dan apabila keperluan mereka tercapai, secara tidak langsungnya minat mereka terhadap pembelajaran akan bertambah. Justru itu, penting juga bagi para ibu bapa untuk merancang aktiviti belajar sambil bermain agar perkembangan kanak-kanak secara amnya dapat dibantu dan dioptimumkan. Pemerhatian juga adalah sangat penting untuk mengenal pasti kekuatan dan juga kelemahan serta sokongan yang diperlukan oleh seseorang kanak-kanak itu bagi membantu perkembangan mereka. Sekian itu sahaja daripada kami. Terima kasih.